dengan manusia. Kemajuan dunia di lapangan ilmu dan teknologi membuktikan bahawasanya benar-benarnya Allah Ta'ala itu menciptakan alam ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita tengok satu tajuk tentang menguasai alam benda, yang mana ini juga merupakan satu di antara tanda-tanda kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada manusia, sehingga disebutkan tadi seolah-olah gambaran yang diberikan oleh penulis kitab ini, semua makhluk yang Allah buat seolah-olahnya diguna pakai dan boleh dimanfaatkan oleh manusia. Ibaratnya macam segala makhluk yang Allah cipta diguna pakai untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada manusia. Allah buat malaikat untuk jaga manusia, berkhidmat dengan manusia. Allah buat langit bumi untuk kita. Allah buat tumbuhan, binatang, segala macam, semua untuk kita. Jadi manusia ni tuan-tuan sebenarnya bukan makhluk yang biasa, tapi kita ni hakikatnya adalah makhluk luar biasa, makhluk yang sangat-sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sebab kita yang menguasai seluruh alam ini, yakni alam dunia ni, Allah pikulkan amanah itu kepada kita. Sebab itu kita tengok hari demi hari, masa demi masa, zaman demi zaman, kita tengok kepelbagaian benda yang kita tak pernah tahu sebelum ini, atau yang kita tak pernah terfikir, tetapi ianya sudah wujud pada hari ini. Contoh yang paling senang, zaman 80-an, 70-an dulu, kita tak pernah terfikir adanya telefon bimbit yang kita boleh menghubungi manusia ni tanpa wayar. Boleh bawa buah dalam poket, boleh hello, boleh cakap, boleh macam-macam. 80-an kita tak pernah terfikir wujud benda itu. Tapi sekarang benda itu wujud. Siapa yang reka cipta? Manusia yang buat. Hasil ilham yang Allah beri untuk memudahkan segala kerja kita. Teknologi ni tuan-tuan, kalau kita guna pakai dengan baik, manfaatkan dengan elok, besar dan banyak manfaat dan pahala yang kita akan dapat. Contoh yang paling senang, kita nak infak, derma, sedekah. Hari ni dia ada satu teknologi namanya transfer online. Kita duduk atas katil dalam rumah, cari nombor akaun, lepas tu kita transfer. Diam-diam, siapa pun tak tahu. Bini kat sebelah tengah golek pun tak tahu. Kita dapat pahala diam-diam saja. Lagi canggih daripada transfer online ni, nama dia QR code. Sebab itu saya suka cadang tuan-tuan yang buat jadual surau, jadual kuliah, jadual masjid yang dipostkan di media sosial, jangan letak tarikh, nama penceramah dan wajah penceramah yang handsome saja.
Tapi QR code kali. Sebab senang tuan-tuan. Saya baru dapat ilham lah ada. Saya kumpul semua QR code yang saya dapat. Atau yang saya pergi mana surau masjid, dia tempel QR code dekat dinding, dekat papan kenyataan dia. So kita tangkap gambar, simpan. Tangkap gambar, simpan. Mana yang kita dapat dalam grup WhatsApp, simpan. Savekan poster tu, yang ada QR tu, simpan. Tujuan simpan ni kita boh dalam satu folder. Saya letak nama dia QR code, QR bank, ataupun QR Derma ke, bubuh lah apa nama pun. Tak. Saya dah kumpul setakat ni baru berapa hari saya buat kerja tu, adalah dalam 10-15 QR lah, merata-rata ni satu Malaysia. Jadi guna dia apa? Senang kita nak derma, itu je. InsyaAllah biiznillah sehari dua ni, kalau malam ni tengok anak bulan tadi ni tak tahu apa cerita. Nampak? Doa-doa tak nampak lah kot. Tengok gaya, tak nampak lah. Lusa lah. Acunya bagi seram je. Tak nampak lah kot. Jadi kalau tengok takwim yang telah disusun tu 12 lah hari Selasa. Tak? Hari Selasa kan? Jadi besok Isnin. Maknanya lega lah. Ada sehari lagi sesi untuk kedarah besok. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut gini. Yang saya cerita pada tuan-tuan tadi, kita simpan QR code tadi tu kan? Lepas tu kita buka bank online kita, apa-apalah, apa jenama bank pun, tekan dekat bahagian scan tu. Lepas tu kita ambil bawah tu foto atau galeri, pilih yang folder yang kita dah buat tadi, petik je mana-mana, dia akan auto scan, terus bubuh amount saja. Kan senang kan? Jadi tak payah nak hafal 14 nombor, nak copy and paste lah apa, banyak kerja. Jadi kita scan, hantar. Scan, hantar. Tak banyak tak apa, RM1, RM2. Sebab ada 20 dah kita simpan. Kalau RM10 satu QR tu, kali 20 dah 200, 3 hari demam. Jadi RM2 dah lah pelan-pelan. Sebab kita nak buat tu hari-hari ni, 30 hari Ramadan ni. Kita nak latih diri kita rajin infak. Sedekah subuh boleh tak? Lepas-lepas sahur nak masuk waktu subuh 10 minit lagi, buka handphone, transfer QR. Itu nama dia sedekah subuh. Besar pahala. Bulan Ramadan pula besar pahala. Kan senang dapat pahala. Daripada mana? Teknologi yang ada. 15-20 tahun dulu saya kuliah merata-rata tak ada live macam ni. Tak ada ni pacak-pacak telefon canggih-canggih semua, mic apa semua, tak ada. Berapa orang dalam surau tu, itu je lah yang dengar. Kalau 13 orang lah yang dengar. Saya pernah pergi satu surau satu masa dulu, sekitar tahun 2000. Sampai-sampai surau tu 8 orang. Hujan kami lebat. Baru 15 minit kuliah, 4 syahid, tinggal 4. Mampus tuan-tuan. Tinggal 4, rasa nak menangis ceramah masa tu. Kan? 4 orang dengar. Itu pun dah tohyong hayang. Aku rasa lepas ni aku cakap seorang lepas. Kan? Itu 10, 15, 20 tahun dulu. Hari ni dah ada teknologi ni, guna. Pacak je, sengit ke, herod ke, tak peduli ke. Janji muka keluar, suara dengar, jelas, jalan. Sebab yang tengok ni merata-rata dunia boleh tengok. Kan? Walaupun taklah ramai berpuluh ribu, tapi at least 200-300 yang tengok ramai tuan-tuan. 200-300 tu ramai. Kalau 200-300 yang tengok ni, longgok masuk dalam surau ni semua, penuh surau. Cuma dia online. Tapi tak apa, mesej tu sampai. Ini nama dia
Allah hadiahkan kepakaran pada manusia, buat teknologi untuk memudahkan urusan hidup. Jadi kita kena bijak guna teknologi yang ada. Kena bijak guna teknologi yang ada. Jangan salah guna. Ada handphone, fitnah orang, hina ulama', maki hamun orang-orang yang baik dalam dunia ni. Itu bukan manfaatkan teknologi, itu menyalahguna, menjadikan teknologi itu sumber dosa kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab zaman dah makin canggih, tuan-tuan. Kita duduk ni 2024. Tuan-tuan tengok, saya cerita kalau pasal kereta, tuan-tuan. Zaman start 2022, 23, 24 ni, dia panggil nak mula dah masuk, dan sebahagian dah masuk dah. Nama dia kereta EV, electronic car, ataupun electric vehicle, ataupun kereta elektrik. Yang kereta elektrik ni, tuan-tuan, dia punya kecanggihan dia memang satu macam. Memang canggih. Dulu 80-an start kereta mesti ada kunci, cucuhlah lubang, bismillah, baru dia hidup enjin. Lama kemudian lepas tu dia tak ada dah pakai kunci pula dah. Dia pakai keyless button. Tekan button, pegang kunci bolam poket, bismillah, jalan. Hari ni punya kereta dekat kita punya remote ni. Ni remote kereta ni, kunci ni, picit je, menyala kat luar tu, dia hidup enjin terus. Kereta barulah, kereta saya, tekan 14 kali pun tak ada apa. Dia buka tutup gitu je, kereta lama. Jadi tuan-tuan, kereta baru ada dah function yang macam tu. Kan? Senang, musim-musim panas. Kan, kita duduk nak keluar lagi 5 minit, start enjin tu. Daripada dalam rumah aje. Dia menyala siap dengan lampu kalau malam, kalau siang dengan aircon semua menyala siap. Habis kalau orang buka, Ustaz, boleh, orang boleh buka. Tapi orang tekan minyak aje, mati enjin. Safety lah. Orang tekan minyak jalan, bye-bye kan. Kereta dah lah baru beli lah tu, tak boleh bayar lagi. Kan? Itu sekarang punya teknologi. 20 tahun nanti pakai niat saja. Tuan-tuan tunggu lah. Niat je menyala terus kereta kat luar tu tak. Jangan gelak-gelak, mana tahu jadi saya punya mulut masin. 20 tahun lagi lah, insya-Allah. Panjang umur tak. Jadi ini teknologi, dia memudahkan kerja kita. Macam dululah 80-an, bayar bil api, bil air semua kat office kan. Beratur kan panjang ni. Masa dah terbuang. Sekarang semua online. Shopping semua online. Punya rajin nak beli kapas korek telinga pun Shopee. Kan? Tak tahu besok tet sampai tengok kapas korek telinga je. Punyalah rajin. Dia memang akan memalaskan manusia sikit lah, tapi dia memudahkan kerja, tuan-tuan. Tak payah saya beli semua online je, tak ada nak pening serabut kepala otak. Parking tak kena bayar. Kan, tak payah bawa kereta, tak ada kena nak bayar tol, senang. Duduk rumah je orang hantar macam tu. Jadi teknologi lah. Jadi benda ni Allah yang hadiah kepada siapa? Manusia. Sebab itu semua benda tu hanya dimanfaatkan oleh manusia. Kita tengok kenderaan yang ada, kereta, motor, yang bawa siapa? Semua manusia. Mana ada lagi rimau bawa kereta? Tak ada. Kucing bawa kereta, mandu tak ada. Belum berlaku lah. Kan? Semua tu dimanfaat oleh manusia. Jadi tuan-tuan, apa kita nak buat? Wajib kita bersyukur di atas segala nikmat itu. Allahu Akbar. Dunia di hujung jari, tuan-tuan. Apa berlaku di kutub utara, kutub selatan, buka handphone, search, jumpa. Tahu dah sekelip mata je.
Benda baru, benda semalam, benda kemarin, semua ada. Senang. Maklumat tu ada. Jadi tak ada alasan. Oh, saya tak tahulah malam ni ada kuliah kat Najahiyah. Nampak nak menipu lah. Pasal teknologi dah ada dah. Lainlah kalau kita ni memang buta IT ke, tak reti, tu cerita lain. Tapi saya rasa anak kita 3 tahun pun terror pada kita. Budak-budak hari ni kan, dia terror pada kita lagi main handphone. 3-4 tahun dah tahu dah buka macam-macam tuan-tuan. Lagi canggih budak-budak hari ni. Yelah, dia tak ada galak panjang, konda-kondi tak ada kan, polis entry lagi tak ada, terjun sungai pun tak ada. Jadi jaga-jaga wek je handphone. Nak bagi senyap budak tu, bagi handphone sampai ke besar, itu je kerja kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, benda tu kena perhati jugalah. Baik, so kita gunakan segala ruang dan peluang yang ada, yang Allah hadiahkan pada kita, teknologi, ilmu dan sebagainya, semata-mata untuk memberi manfaat kepada manusia. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 32, 33, 34 surah Ibrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan daripada langit. Jadi Allah bagi tahulah, kot-kot ada manusia yang tak tahu, bahawa dialah yang menciptakan langit, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bumi langit ni ada 7 lapis. Dipanggil 7 petala langit dan bumi. Satu lapis ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tak tahulah jarak dia macam mana dah. Itu Allah punya kerja lah. Dan Allah kata dia yang bawa turun air hujan daripada langit. Dalam seminggu ni saya tengok, alhamdulillah, merata-rata tempat hujan. Yang 3 minggu sebelum itu panas tuan-tuan. Panas berapi, berasap semua ada. Memang sangat panas. Bila dah panas tu, apa dalam kepala kita kan? Kalau hujan pun best kan. Bila Allah bagi seminggu ni hujan, dia bunyi juga. Kerap pula hujan Ustaz, panas langsung tak ada ni. Itu manusia gitu lah. Bila tak ada nak, bila dah ada, dia banyak komplain pula. Itu manusia. Jadi Allah buat turun hujan ni, kalau kita mengaji sains dulu, asalnya air hujan tu seketul tuan-tuan, besar awan. Lepas tu bila diluruh tu, dia ada speed dia. Saya tak ingat kelajuan air hujan turun ke bumi. Tapi Allah buat tu sangat hebat lah. Sampai dekat atas kepala kita, atas bumi ni, halus-halus je. Daripada sebesar awan tadi, dia turun makin halus, makin halus, makin halus, sampai atas bumi, hujan yang macam kita main-main hujan dulu tu. Macam tu. Kena kepala pun tak sakit tu. Kalau Allah buat turun seketul gedebuk-gedebuk macam tu, habis rumah kita tu. Jangan buat pasal mandi hujan tak berani. Memang terus kain kapan aja lepas tu. Dah. Jadi Allah buat tu dah betul. Dia buat turun hujan daripada langit. Kita yang Khatulistiwa ni, Malaysia ni atas garisan Khatulistiwa.
Iklim dia panas dan lembap sepanjang tahun. Panas dan lembap sepanjang tahun ni sedang-sedang lah. Kadang-kadang panas, kadang hujan, kadang angin, kadang redup, kadang mendung, kadang panas terik. Itu khatulistiwa. Bila kita tengok dalam TV sekarang, tengok belah-belah Eropah, sekarang ni tengah musim sejuk. Tengok orang pergi Turki main salji, tengok dekat US salji tebal, tengok dekat Norway salji. Kita kata best kalau dapat main salji. Yang orang salji tu tengok kita pun syok tak? Dia kata kalau dapat main panas pun best kan. Dia bertukar tu kan. Pasal kita tak rasa betapa azabnya salji tu. Sejuk jangan buat main tuan-tuan. Kan? Salji tebal ni jangan buat main. Dia punya sejuk sampai ke tulang. Musim-musim sejuk ni biasalah, normal kalau tuan-tuan duduk negara sejuk. Mandi seminggu sekali itu kira warak lah, standard. Seminggu sekali mandi. Seminggu sekali tuan-tuan. Jangan cakap apa ustaz pengotor tak mandi. Kau nak syahid kau mandi hari-hari. Tu je lah jawapan dia. Kalau rasa nak meninggal awal, mandilah tiap-tiap malam. Pergi mandi masa sejuk. Jangan cari pasal tuan-tuan. Seminggu sekali pun bercinta nak mandi. Itu pun ambil sunat hari Jumaat je. Mandi sunat Jumaat. Tu pun mandi tak apa minit dia pun. Sabun ke mana, apa ke mana dah. Buat syarat je. Tapi badan kita tak ada bau kan. Dia sejuk. Kulit jadi cantik kan. Dia kulit jadi cantik kalau sejuk ni. Tapi kena pakai krim lotion sikit lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, semua tu Allah yang susun. Negara Eropah, sebahagian negara belah-belah sana, dia ada 4 musim. Musim panas, bunga, musim loro, musim sejuk, macam tu lah. Kita satu musim je, durian. Kita tak ada musim panas, musim ribut tak ada. Kita musim durian kan? Jadi tuan-tuan, semua tempat Allah buat tu ada dia punya kelebihan dia masing-masing. Baik, kemudian Allah kata dia yang turunkan air hujan daripada langit. Lalu dihasilkannya dengan itu buah-buahan untuk menjadi rezeki bagi kamu. Dengan asbab turun air hujan tadi tuan-tuan, menjadi asbab tanah yang kering kontang menjadi subur. Jadi bila tanah kering kontang tu menjadi subur, Allah hadiahkan pula buah-buahan. Yang buah-buahan ni macam-macam jenis. Macam-macam jenis tuan-tuan. Yang bertangkai, tak bertangkai, yang manis, yang masam, yang pahit, yang kelat, yang sedap, tak berapa sedap, yang basah, yang tak basah, yang berair, tak berair. Semua Allah buat bagi jadi elok, cantik. Macam-macam tuan-tuan. Saya sejak berkecimpung dalam dunia menjual buah-buah ni, yang saya selalu bawa dulu buah anggur kat tuan-tuan. Ni musim Ramadan ni kita tukar kurma pula. Jadi malam ni adalah kurma untuk tuan-tuan kalau nak beli. Jadi tuan-tuan, anggur ni bila saya tengok, rupanya banyak sangat dia punya jenis tuan-tuan. Tu dia. Cincau terima kasih. Baik, rupanya banyak jenis tuan-tuan anggur ni. Yang masam, yang kecil, yang besar, yang kering, yang rangup, yang segalalah, tapi hampir kesemuanya sedap dengan cara dia yang tersendiri. Sebelum seminggu lepas kot, saya nak pergi Taiping cuti sekolah baru ni minggu lepas. Jadi pergilah tempat biasa saya ambil anggur. Saya ingat nak belilah sikit saja buat makan-makan ramai-ramai kat homestay. Jadi pusing-pusing, pilih-pilih. Saya berkenan satu anggur ni tuan-tuan. Besar gila anggur ni. Besar-besar, rangup dan juga
Keranci, tak ada biji, manis elok. Hitam. Anggur hitam. Tanya-tanya kawan tu, harga sekilo dekat RM90. Rasa makan sebiji sehari rasanya kalau RM90 ni. Mampus kan. Tapi pasal dah niat nak beli, saya beli satu tray tu 4 kilo lebih kot. Lebih kurang kali berapa kan dengan harga tadi tu. Tapi memang puas hati tu. Makan itu je kenyang kan. Mau tak kenyang, besar-besar ni. Besar tuan-tuan. Masuk mulut tu penuh, nak cakap tak boleh. Dia punya besar tu. Lepas tu dengan manis elok. Itu boleh beli untuk makan lah. Kalau beli nak buat jual kat tuan-tuan, confirm tak beli. Mahal tuan-tuan. Kita nak jual berapa yang tu kan. Cuma nak sebut, bila kita makan anggur ke, kurma ke yang beribu jenis ni, itulah sebenarnya nikmat Allah bagi pada kita. Nikmat makan ni tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz pernah sebut, nikmat makan ni dua. Makan apalah pun, nasi ke, buah ke, apa ke, dua. Iaitu pertama, nikmat makan ni bila kita dapat kunyah makanan tu, itu nikmat. Dan yang kedua, bila kita telan makanan tu dengan mulut. Kunyah-kunyah-kunyah, gluk telan. Kunyah-kunyah telan. Itulah sebenarnya nikmat makan yang sebenar-benarnya. Lain daripada cara makan tu, tak ada nikmat. Contoh, minta maaf sebutlah, orang dah berumur besok ni, kita dah 6, 7, 80 tahun. Orang kata gigi tak berapa ada kan. Orang bagi kita anggur sebiji. Dia anggur sedap ni, Ustaz Rahim kata mahal ni, makan manis elok. Kita gigi tak ada. Masuk-masuk terus shoot penalty tuan-tuan. Tak ada kunyah, tak ada apa, bluk telan seketul gitu je. Tuan-tuan rasa tak anggur? Tak rasa. Macam telan goli nampak gaya ni. Dah bluk. Dia nikmat tu bila kunyah kan. Kunyah terasa manis, masam air anggur tu, gumpal-gumpal telan, hancur-hancur telan. Itu nikmat. Lepas tu Allah buat gigi nak bagi kita kunyah. Kan? Sama juga orang yang sakit, yang tak boleh masuk ikut mulut makanan, dia muntah, masuk ikut tiup. Cucuk tanpa perut tu kan, bubuh lubang sikit, tiup tu masuk, bubuh lah, air lah, apa benda kan. Dia punya macam-macam lah makanan. Tak rasa apa tuan-tuan. Dia hanya kenyang saja. Tapi nikmat tu tak ada. Jadi sebab itulah, semua yang Allah cipta ni tuan-tuan, itu adalah nikmat kepada kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut lagi, dan dia jadikannya segala buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu. Itu rezeki kita. Dan dia mengadakan kapal yang berguna untuk kepentingan kamu, supaya kapal itu dapat berlayar di lautan dengan perintah Allah. Jadi Allah buat laut tu masin. Ketumpatan garam dia tu lebih tinggi sikit daripada air sungai, supaya senang kapal-kapal, bot, semua nak terapung senang. Bila ketumpatan garam tinggi dalam air laut tu, jadi benda senang terapung. Macam kita lah, terjun laut senang terapung, berbanding kita terjun swimming pool. Terjun swimming pool ni dia lambat tendang naik ke atas. Atau sungai sama lah. Sebab garam tak apa ada. Jadi bila kita terjun laut, kok mana pun bluk naik atas dah, selamat. Kan? Jadi pasal apa Allah buat air laut tu masin? Supaya senang urusan kapal nak berlayar. Senang tuan-tuan. Hebatnya Tuhan. Lagi hebat daripada itu, masinnya air laut, tapi ikan jenahak tak masin. Allahu Akbar. Itu yang tak boleh fikir tuan. Itu memang cannot brain punya. Tak boleh fikir tuan.
ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan siakap, kerapu, pari, tak? Naik-naik terus basuh, terus baham terus tuan, tak ada cerita banyak ni. Tak masin. Padahal duduk dalam air laut yang masin. Kita pula nak buat ikan masin pula. Terpaksa pula buh garam pula balik. Rendam dalam air garam pula dah. Ikan sepat apa semua tu kan. Ada terbalik pula cerita dia tuan. Hebat Allah Ta'ala buat. Dan Allah mudahkan kita untuk makan ikan ni tak perlu sembelih. Mati pun boleh makan. Kan senang. Kalau tidak, duduk tepi laut kita. Rumah kita semua tepi laut. Kalau kaki makan ikan ya, naik je sembelih terus. Kalau tidak, tak boleh makan, jadi bangkai. Tapi tak apa, ikan mati pun boleh makan tuan-tuan. Hukum tu Allah dah buat mudah untuk kita. Kan? Jadi manusia tak bersyukur juga. Itu masalah dia. Baik, kemudian dan dia mengadakan sungai untuk kepentingan kamu. Allah buat sungai. Kalau zaman kita belajar dulu, sungai ni penting kan, sebagai alat perhubungan. Zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, diorang ikut sungai Melaka lah, sungai Gombak, sungai Kelang, biji benih, biji timah kan, dekat lombong-lombong, tasik. Jadi semua tu Allah buat, ada dia punya kepentingan. Dan kemudian Allah yang mengadakan matahari dan bulan untuk kepentingan kamu, yang kedua-duanya beredar menurut jalannya. Jadi tuan-tuan, matahari dan bulan Allah buat ikut jalan dia masing-masing. Matahari ada fungsi dia tersendiri, bulan juga ada fungsi yang tersendiri. Air pasang surut dia bergantung kepada bulan, bukan matahari. Dia bergantung pada graviti bulan itu sendiri. Dia pasang, dia surut. Kadang kita memikir juga kan, air laut tu kan, bila dia surut, mana dia pergi. Macam kita duduk belah sini Port Dickson, Langkawi, semua belah sini kan. Mesti kita fikir air laut tu bila surut kat Langkawi, dia mesti pergi belah Indonesia sana, seberang sana. Bila sana pula surut, dia mesti mari belah kita pula. Agaknya macam tu lah kot kan. Jadi pasang surut tu dia ikut bulan, bukan matahari. Sama macam ikan juga. Ikan, sotong, semua dia bergantung pada cahaya bulan tuan-tuan, selain air itu sendiri. Air laut ni tuan-tuan, dia ada banyak pattern, kita tak tahu. Saya bila rajin dulu turun mancing dekat Langkawi, bila balik kampung arwah mentua ni, pergi mancing dengan ialah hotai-hotai kampung kan, baru kita tahu laut tu macam-macam dalam dia. So macam mana besok puasa ke tak? Dah keluar keputusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, hari Selasa. Okey. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sembunyi jauh. Ustaz, kurma Ustaz saya boleh makan. Saya bukan penggemar kurma, tapi kurma Ustaz saya suka. Terima kasih Farah, terima kasih. Tapi memang sedap. Oh, kurma Nabi itu sedap. Sojuk hijau. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Kapten Mahdi. Sedap kurma Ustaz. Kejap lagi saya buka beg kuning. Siapa nak beli ya? Siapa nak boleh beli. Esok kita akan post insya-Allah. Mesti ikut oleh Ustaz setiap hari dari Tanah Merah Kelantan. Terima kasih orang Kelantan. Pulau Kuasa ada jual lagi tak? Tengok stok. So far stok ada sikit lagi. Tengok keadaan. Tak berani nak janji ya. Doakan saya selamat menjalani pembedahan. InsyaAllah kita doakan buat Noliza Maknum. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan operationnya dan sihat seperti biasa insyaAllah. Allahu Akbar. Kata dah umum dah Selasa puasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Baik, tadi saya sebut pasal laut. So bila saya balik Langkawi, saya pergi mancing dengan pakcik-pakcik di kampung di Langkawi. Sebab diorang ni ilmu laut tu diorang punyalah. Kan? Kita ni orang KL ni tak tahu benda. Jadi bila kita ajak mancing tu, kita kata, pakcik petang ni kita pergi mancing boleh kot. Kan? Sebab kita ni balik-balik sekali-sekala kira nak pergi mancing je lah. Kita bukan kira angin ke, air elok ke, ikan ada selera nak makan ke, tak ada. Yang kita kira start enjin jalan, tu je. Dapat ikan tak dapat, tu cerita lain. Yang penting dapat baling tali pun dah lepagian okey lah, kan. Jadi bila kita tanya dia gitu tengah hari ni, dia pun cekak pinggang tengok kat ujung laut tu. Kita kata apa orang tua dia tengok, dia pun tengok sayup. Oh, dia kata, Ustaz, kalau kita keluar petang ni ribut Ustaz. Saya kata terror betul Pak Haji ni. Cekak-cekak pinggang ni dah tahu petang ni ribut. Kan, dia tengok ujung-ujung laut tu tuan-tuan, dia boleh tahu dah. Itu ilmu tu orang laut dia tahu. Kita tak tahu. Kan? Tapi jenis degil. Tak apa lagi ribut ke apa, kita gerak je lah. Ikut Ustaz lah. Nanti Ustaz muntah saya tak tahulah, dia kata. Tak apalah. Ikut je lah. Memang ribut sungguh tuan. Kami punya bot panjang tu dah macam mak rempit. Willy terus. Dia naik tu. Pam, lepas tu naik. Pam, macam tu. Nak sangat. Tak dengar cakap orang tua. Kan? Rasa ilmu dah handal sangat kita. Contoh gitulah. Ilmu tu orang laut dia ada kan? Lepas tu bila dah sampai tengah laut tu, dia turun sauh tu. Lepas tu dia ambil tali tu, tali bot tu. Adalah sedepa panjang kan. Lepas tu separuh pada sedepa tu dia buat turun dekat dalam air. Saya pun tengok apa pakcik ni buat. Nak kata mengail, itu tali kosong. Bukan ada mata kail pun.
Kan, apa benda dia pergi bawa turun tali tu, dia tengok. Saya pun tengok lah, tapi saya tak tahu apa benda. Saya kata, apa pakcik buat ni? Dia kata, ustaz. Lepas tu dia angkat, lepas 10 saat, 20 saat dia angkat. Dia kata, ustaz kena guna batu ladung dia panggil tak, batu-batu yang berat tu. Ustaz kena guna batu besar sikit ustaz, sebab arus kat bawah deras. Main campak tali tengok gitu ya tuan-tuan. Kita campak-campak tengok sampai kiamat tak tahu benda kita. Kan, ilmu tu kita tak ada. Hebatnya orang laut. Kalau orang hutan pula, bukan orang hutan tu, orang yang biasa masuk hutan, nama dia orang hutan lah. Kan? Kalau orang hutan, ilmu hutan tu dia tahulah. Kan, tapak kaki ke, daun herot belah sini ke, apa benda dia tahulah. Itu orang hutan lah. Kita orang bandar ni ilmu bandar lah, itu je lah. Jenis bawa kereta laju, signal tak bagi, itu ilmu orang bandar. Orang punya cerita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dia yang buat langit, dia yang buat matahari dan bulan, yang berjalan menurut jalannya, dan dia mengadakan malam dan siang untuk kepentingan kamu. Allahu Akbar. Malam dan siang ni penting tak? Sangat penting. Kita di Malaysia ni syukur malam, siang lebih kurang sama banyak. 12 jam, 12 jam. Naik matahari 7 lebih, maghrib pun 7 lebih dah. Lebih kurang 12 jam. 12 jam malam, 12 jam siang. Itu sangat nikmat tuan-tuan. Betul saya cakap. Tuan-tuan yang ada pengalaman belajar atau tinggal menetap di luar negara, terutama negara yang 4 musim saya sebut tadi, yang ada musim sejuk apa semua ni, dia punya malam siang dia akan bertukar tuan-tuan. Kami ada sikit pengalaman mengaji Mesir dulu, walaupun Mesir ni bukanlah 4 musim. Dia tak ada salji, tapi Gunung Sinai itu adalah saljinya, tapi Qahirah ke apa tak ada. Kan, dia sejuk saja. Jadi di Mesir ni kalau musim sejuk, siang dia pendek, malam dia panjang. Itu yang jadi masalah kan. Dahlah sejuk, malam pula lama. Musim panas, siang dia panjang, malam dia pula pendek. Musim panas kalau kat Mesir, sekarang ni bulan berapa ni, bulan 3 ni musim sejuk ni. Dia bulan 6 esok, bulan 5 ke atas baru dia naik musim panas. Musim panas ni tuan-tuan, dia punya maghrib pukul 8 paling awal atau 8 lebih sikit. Isyak 9.30. Lewatlah. Maknanya siang dia panjang, malam dia pendek. Dah lah panas, malam bulat sekejap. Tapi kalau musim sejuk, siang dia panjang. Siang dia pendek, malam dia pula panjang. Tapi tu selalu kena musim Ramadan, memang syok tuan-tuan. Pasal buka awal. Masa saya Mesir dulu, pukul 5 dah buka. 5 petang waktu sana, musim sejuk kat sana, pukul 5 dah maghrib. Sini pukul 5 baru nak tiba Roti John. Lambat lagi. Sana pukul 5 dah buka, 6.30 isyak, pukul 8 habis tarawih, pukul 9 tidur. Kau nak buat apa musim sejuk? Nak merayau kat luar? Tak ada orang merayau tuan. Balik tarawih pun berlari. Sejuk. Sampai rumah pukul 9, gulung dalam selimut, bye-bye, syahid terus. Sahur je besok. Tuan-tuan, itu syok musim sejuk. 5 tahun saya duduk, sekali air batu saya tak teguk masa buka puasa. Gila ke apa musim sejuk telan air batu? Memang tak lah. Sini tuan-tuan, hari-hari air batu tak? Itu pula masalah dia. Jadi Allah buat tu betul. Kita ni sangat perlu malam dan siang. Kalau kita tengok Antartika, Arktik, sebahagian negara dekat-dekat area kutub sana, ada yang kadang-kadang malam dia tak ada beberapa bulan. Norway kadang-kadang 3-4 bulan malam dia tak ada.
Siang aja tuan-tuan. Stres hidup. Betul tuan-tuan. Tanya geng TikTok kakak Norway. Kakak Norway geng TikTok saya, dia friend dengan saya. Kakak Norway ni dia duduk Norway, orang Perak, kahwin dengan orang putih, duduk Norway. Kan? Masa dia cerita malam tak ada tu, stres. Sebab sama je. 9 pagi pun siang, 9 malam pun siang. Tuan-tuan nak buat apa? Kuliah maghrib macam bila kakak? Macam pelik pula kuliah maghrib kan. Cerah juga luar tu. Jadi tuan-tuan, kehidupan pun bertukar. Waktu solat pun dah jadi lain, kena ikut Mekah lah. Adalah kaedah dia tu. Kita jangan, tuan-tuan jangan tanya saya kaedah semayang sana macam mana. Sebab tuan-tuan duduk Najahiyah je. Jadi ikutlah waktu Malaysia, sudahlah. Jangan beria nak fikir macam mana diorang semayang. Tak payah. Tu diorang pandai-pandai diorang lah kat sana. Sebab orang kita ni suka mikir jauh. Kan? Yang depan mata tak dibuatnya, yang jauh-jauh dia mikirnya. Dia kata, Ustaz, besok kita bangun di padang mahsyar. Ni mikir jauh ni. Sampai ke mahsyar begini. Yang padang bola tak fikir, padang mahsyar dia fikir. Kan? Dia kata kalau kita bangun padang mahsyar besok Ustaz, andai katalah saya membayangkan tengah berdiri ramai-ramai tu, sebelah saya ni musuh ketat masa kat Malaysia ni. Jauh itu fikir ni. Agak-agak Ustaz saya boleh tumbuk dia masa tu. Itu je soalan dia, dia tumbuk orang. Jadi saya kata bang, Sayyidatina Aisyah pun pernah tanya Nabi kan. Dahlah bangun tak berseluar, tak berkasut, telanjang bulat, tak bersunat, tak kaki ayam. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, tak malu ke masa tu? Orang perempuan kan, dia fikir malu je, tak baju tak berseluar. Lalu Nabi kata, kedahsyatan kiamat, kedahsyatan berhimpun di padang mahsyar menyebabkan hilang rasa malu. Tak fikir dah malu masa tu, mikir aku ni ke neraka ke syurga. Lepas tu saya tanya brother yang tanya soalan tu, abang rasa abang sempat nak tumbuk? Dia kata tak jadi Ustaz. Tahu tak apa? Kau jangan mikir yang tidak-tidak je. Yang bukan-bukan dipikir juga. Kita nak mikir nasib, bukan mikir terjumpa musuh nak tumbuk, tak payah. Itu dah mahsyar, tempat pembalasan. Tunggulah Allah balas besok. Kan? Tapi nak cerita, manusia otak dia macam tu. Kan? Dia mikir yang jauh-jauh, yang entah apa-apa yang dia fikirnya. Yang depan mata yang ni tak buat kan. Yang tarawih 8 tak buat. Dia fikir yang 36 rakaat ni. Kau settle yang 8 dulu kan. Kalau kita baca riwayat Ibn Sirin kan, nama popular kan. Dia buat tarawih 100 rakaat kan. Macam ada berani tu 100. Mengaku je lah kan. Kita habis-habis wali ni 8 je, 4 gaya je. Saya lah tuan-tuan mungkin 20. Ni saya cerita saya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala dah buat pada kita ni elok sangat. Allah buat siang malam. Setengah negara tak dapat benda tu. Hilang berapa bulan, hilang malam dia tuan, siang saja. Allahu Akbar. Pening hidup itu. Dan diberikan kepadanya kamu sebahagian apa yang kamu minta. Kan? So itu bila kita doa, ada sebahagian Allah bagi, sebahagian dia tak bagi, itu hak dia. Kerja kita minta, doa. Doa tuan-tuan ibu-ibu, insya-Allah sikit lagi Allah nak makbulkan. Insya-Allah. Apa doa dia? Wa ballighna Ramadan. Itulah doa nak makbul besok. Mudah-mudahan tak. Malam besok tuan-tuan hidup, malam besok bang maghrib je, itulah 1 Ramadan. Sedar tak sedar, doa kita sejak bulan Rejab Allah dah makbulkan malam besok insya-Allah. Jadi apa nak buat? Lepas sembahyang maghrib, sujud syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku hidup lagi Ramadan kali ini. Jangan lupa. Pasal apa tuan-tuan? Kematian boleh datang bila-bila masa. Hari Jumaat kemarin dulu,
Dua jiran saya meninggal hari yang sama. Satu selang 2 rumah aja. Isteri Akak Faizah ni, Kak Faizah lah nama dia, kerja Hospital Sungai Buloh, jurawat, kanser hati. Doktor kata 4 bulan je hidup, tapi dia dapatlah bertahan setahun lebih. Kan, macam-macam kanser merebak hilang, kejap ada kejap hilang, dia main-main macam tu. Tahu-tahu meninggal 7.11 pagi hari Jumaat, 2 hari sudah. Maghrib tu, petang lah, asar tu pula lorong ke depan sikit, 1/3. Saya 4/1, dia 1/3. Orang lelaki pula. Sakit tua kot, 78 macam tu. 2-3 hari lagi nak masuk Ramadan kan, habis. Tak ada rezeki dia. Kan? Walaupun mungkin orang kata baju raya dah tempah kan, tema baju tahun ni apa dah fikir. Tapi kalau Allah kata tak dapat, tak ada. Itu cerita dia. Jadi sebab itu sehari 2 ni, terutama besok ni, doalah banyak-banyak. Doa elok-elok. Dan kita nak terjah bulan Ramadan ni tuan-tuan, dalam keadaan kita masuk dengan penuh semangat. Jangan lemah aja tuan. Jangan tuan-tuan. Sebab apa saya kata begitu? Saya pesan untuk diri saya, bagi semangat sikit. Sebab dia macam ni tuan, Ramadan ni tetamu Allah. Ini bukan kerajaan Madani hantar, bukan. Ramadan ni bukan, ini hadiah pada kerajaan Madani pula untuk rakyat Malaysia. Besok, lusa kita puasa 1 Ramadan. Ramadan tu kerajaan bagi, bukan kerajaan bagi, Allah yang bagi. Jadi sebab nama tetamu tu Ramadan, dan Tuan yang menghantar tu nama dia Allah, tuan-tuan nak buat lebih kurang ke? Tetamu yang Allah kirim kepada kita. Tetamu yang Allah kirim ni, Allah hantar setiap tahun. Tiba-tiba kita raih, tak raih, lebih kurang macam tu je. Rugi kita. Jadi tolonglah tuan-tuan, 1-2 benda saya nak pesan sangat-sangat sebagai penutup malam ni. Nombor 14 tu, di hujung tu saya habiskan sikit, sebelum saya nak pesan 1-2 benda ringkas. Dan di hujung tu kata Allah, kalau kamu hitung nikmat aku, kata Allah, kamu tak mampu nak menghitungnya. Terlampau banyak nikmat yang Allah hadiahkan pada kita ni. Jadi tugas kita syukur selalu. Hargai nikmat Allah. Terima kasih pada Allah yang bagi kita macam-macam sampai kita dapat hidup malam ni. Alhamdulillah, syukurlah. Sebab Allah kata kalau nak kira nikmat dia, kita tak mampu nak kira. Kira pun tak mampu, nak balas apatah lagi. Tak. Jadi kita balas dengan menjadi hamba yang taat, hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, penghujung ni tuan-tuan, saya ambil 2-3 minit lah ringkas tuan-tuan. Ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan sama-sama, supaya dalam sepanjang Ramadan ini khususnya, kalau boleh, perkara-perkara yang saya nak sebut ni jangan tinggalkan, kalau boleh. Nombor 1, bangun makan sahur. Ustaz, kami mesti bangun punya. Jangan cakap tuan-tuan. Sahur ni kena ingat, sahur ni waktu sahur, bukan waktu mori tu kita jadikan sahur. Itu orang kampung saya panggil supper, makan tengah malam. Orang England panggil supper tuan-tuan. Itu makan tengah malam, terkedarah tengah malam. Sahur ni waktu sahur, pukul 3 pagi ke atas tu, 3, 4, 5 sampai subuh tu. Itu sahur. Sampai Nabi kata, bersahurlah walau seteguk air. Seteguk air tahu macam mana? Saya tunjuk. Bismillah. Ni contoh seteguk lah ya? Saya haus ni. Tu seteguk ni. Globe tu seteguk. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan sahur seteguk ke 1 mak? Secawan kan? Pasal apa Nabi kata bangun walau seteguk air? Bersahurlah kamu walau seteguk air.
Nabi tak kata bersahurlah walau sebuku roti atau sepinggan nasi, tak ada. Walaupun kita terkedara nasi pagi tu, tapi Nabi kata bersahurlah walau seteguk air. Ayat Nabi itu supaya kita renung, kita fikir pentingnya bangun sahur, walaupun bangun tu hanya sekadar minum air je seteguk. Ibaratnya Nabi merayu lah, tolonglah bangun. Walaupun kau seteguk air pun tak apalah, apa kau nak lena kau suka hati lah, tapi bangun. Kita tak kesian kepada Nabi tu. Nabi ibarat macam nak merayu suruh bangun sahur ni kan. Kita buat dia, alah saya tak sahur pun steady Ustaz. Ada orang cakap itu, ramai. Bukan masalah steady tak steady tuan-tuan. Ini cerita sunnah yang jarang kita nak dapat buat, kecuali Ramadan dan bila kita puasa je. Sebab apa kena bangun sahur tu? Sebab itu waktu yang paling mustajab doa. 2/3 malam akhir kan, itu kena bangun. Satu. Yang kedua tuan-tuan, jangan tinggalkan saja-saja sembahyang tarawih, jangan tinggal. Saja-saja jangan tinggal tuan. Buatlah paling sikit pun 8 pun tak apa. Tuan rajin sikit 20 pun cantik, tak kisah. 8 atau 20 atas masing-masing. Jangan bergaduh sama sendiri. Jangan ada 2 puak, geng 8, geng 20. Jangan. Tak usah gaduh tuan. Orang buat 8 kita raih, orang buat 20 pun kita raih. Tapi kadang yang jadi mangsa selalu saya tengok orang buat 8, dia dianiaya selalu. Dianiaya tu maksud saya macam ni. Dia pergi semayang dekat masjid surau yang buat 20. Jadi bila habis 8 kan dia bangkit kan. Dia bangkit keluar nak balik. Jadi bila dia bangun keluar, yang geng 20 tak payahlah pusing belakang tengok. Dia tengok geng 8 balik. Tak kesakit hati ke 8 tu? Masalahnya yang tuan-tuan tengok ke belakang tu saya. Sebab saya buat 8. Jadi janganlah tengok-tengok sangat, suka hati aku nak buat apa pun. Kan? Jadi tuan-tuan, biarlah orang tu bangun balik, yang kita gatai pergi intai-intai. Bila kita pusing tengok tu, dalam hati kita kata apa? Ada kata apa-apa? Mesti ada punya. Alah, buat ni buat 8 apa? Barang 20 bro, baru syurga. Sedap mulut kau cakap gitu kan. Jadi tak payahlah pusing-pusing belakang, biarlah orang 8 tu nak keluar dengan penuh ketenangan tuan-tuan. Dia tidak ada tekanan dalam hidup dia. Biar dia balik 8 ke 20 tak apa. Janji jangan tinggal tarawih. Saya nak buat 20 Ustaz, tapi saya tak larat. Duduk. Tak larat berdiri, duduk. Semayang tarawih boleh duduk. Saja-saja Ustaz, saja-saja boleh duduk. Tapi jangan duduk belakang imam. Duduklah tepi sikit. Tinggi benar makam kau, duduk belakang Pak Imam. Belajarlah fiqah bab semayang pula sikit kan. Duduklah tepi-tepi. Jangan duduk belakang imam. Biarlah berdiri cantik sama soft kan. Yang duduk cari tepi-tepi sikit. Macam itulah. Boleh je saja-saja, dah tak larat dah rakaat ke-18 ni. Saya nak duduk Ustaz. Boleh, tak apa. Orang faham dia tak heran pun kita duduk. Kecuali orang tu tak faham kaedah ke apa kan. Dia pun jeling kita, Mak Haji pasal apa duduk lah tadi, saya tengok sihat je ni. Memang Mak Haji tu nak kena kan tu. Dia nak kena smackdown kejap lagi dengan kita kan. Jadi tuan-tuan, semayang tarawih saja-saja, jangan tinggal. Sebab apa? Bulan lain tak ada tarawih. Tu je jawapan dia. Kan? Sebab bulan lain tarawih tak ada. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu nombor 2. Nombor 3, saya ringkaskan, jangan tinggalkan sedekah. Sikit pun tak apa, hari-hari bagi. Kan? Online, offline, masuk tabung ke apa, buatlah kot mana pun, bagi. Dan nombor 4 tuan-tuan, jangan tinggalkan baca Quran. Baca Quran ni kita bacalah. Sikit ke banyak, baca. Kalau boleh tadarus, sila. Tak mampu tadarus, tak apa. Sebab tadarus ni sunat. Nabi SAW setiap kali Ramadan bertadarus dengan Jibril, malaikat Jibril. Kan? Nabi baca, Jibril semak, Jibril baca, Nabi semak. Itu nama dia tadarus. Jadi kita kalau mampu tadarus, silalah. Kalau orang tanya kita, kenapa Haji tak tadarus tahun ni?
Saya nak tadarus dengan Jibril, Ustaz. Kita bagi cermin kat dia, so dia cermin muka dulu tengok. Jibril kenal ke tidak kan? Jadi tak payahlah berangan sangat. Itu Nabi je tuan-tuan. Kita tak ada harapan. Kita dapat tadarus dengan Muhammad Jibril pun okey dah dengan kita. Kalau ada nama Jibril kan. Syekh Jibril kan ada kat Mesir tu. Itu je cukup. Jadi tak boleh tadarus, bacalah seorang-seorang, tak apalah, pelan-pelan lah. Macam kami ustaz ni kalau malam-malam memang tak dan tadarus kan. Biasa orang buat tadarus malam kan, lepas tarawih. Kami dah habis ceramah gedebak-gedebuk, lepas tu mori, orang sambung tadarus, kami balik lah. Sampai rumah dah pukul 12 kan. Buka Quran pun, alif pun dah 3 kaki dia. Apa yang nak ditadarus? Baru bis ni 14 kali menguap, sadaqallahul azim. Tu cerita dia. Memang tak kan. Jadi sebab itu tak boleh tadarus, baca je lah sorang-sorang. Itulah ceritanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nombor yang ke-14, kita akan sambung dalam jadual kita bulan Mei, tuan-tuan. Sebab saya tengok jadual bulan depan ni 4 ke 5 raya. Jadual tu kena pada tarikh tu lah, 4 atau 5 Syawal macam tu. Jadi jadual kita 14 April saya tengok. Sebab kita raya jangka 10 kan, 10 April, so 14 tu baru 4 Syawal. 4 Syawal ni jarang orang buat kuliah. Kalau buat agak tu tanda akhir zaman, tu tanda nak kiamat. Bagilah Lemang ustaz turun dulu elok-elok lah. Bagi settle dulu Kedarah, Lemang, Ketupat ni baru kita kuliah. Bagi settle dulu puasa 6 dulu. Lepas 2 minggu tu kita kuliah balik kan. Jadi kita akan sambung nombor 14 tu pada bulan Mei insya-Allah biiznillah. Dan di celah tu juga insya-Allah nanti tazkirah Zuhur kuliah Zuhur pun ada. Saya tak ingat berapa bulan. Sabtu 23 bulan insya-Allah 23 hari bulan 12 Ramadan insya-Allah kita punya jadual saya lah kuliah Zuhur di sini insya-Allah. Baik, wallahu taala a'lam. Terima kasih muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, yang menonton semua, terima kasih banyak. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Sekali lagi kita doa mudah-mudahan Allah izinkan kita semua dapat sebulan penuh tahun ini, sihat walafiat insya-Allah, dan mendapat kelebihan Lailatul Qadar juga, dan diterima segala amal baik kita sepanjang Ramadan ini dengan gandaan pahala yang berlipat kali ganda insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tangguh, seperti biasa ada sedikit perkongsian tentang 1-2 produk yang saya bawa jualannya pada malam ni insya-Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita ada karipak frozen, kentang biasa. Dia kentang biasa je tapi sedap. Kalau tanya saya, memang saya jawab sedap lah. Saya takkan jual yang tak sedap. Itu saya punya perangai lah. Saya akan cari yang terbaik sekali baru saya jual kan. Karipak tu dah 1000 pack lebih lah saya jual. Memang insya-Allah sedap lah. Jadi tuan-tuan, harganya RM8 je, ada 10 biji dalam tu. Baik, itu nombor 1. Dia frozen lah. Yang kedua, kita ada kurma Ajwa Alia Premium. Dia lembut dan juga sedap, dan juga macam lembab-lembab sikit. Dia tidak kering. Itu maksud saya. Ada jenis kurma Nabi yang keras dan kering. Yang saya pilih untuk jual ni yang lembut dan basah sikit. Dia bukanlah basah, dia lembab. Sedaplah lembut-lembut. Soft gitu. Memang sedap tuan-tuan. Saya dah makan banyak dah. Saya dah jual pun banyak. Yang TikTok pun beli banyak. Jadi so far alhamdulillah. Yang tu harganya RM20 untuk satu kotak panjang tu lah, 250 gram. Dan satu lagi kita ada McJool daripada Palestin, yang besar-besar gerabak tu, pun lembut juga. Dia sedap cara McJool lah, besar-besar kan, sebiji kenyang kan. Yang itu RM35 setengah kilo.
Itu besar sikit kotak dia, warna hitam. Kotak dia setengah kilo 35. Dan ada satu lagi tambahan pula, selit masuk ke bonet tadi. Dia punya lauk segera pun ada sikit. Ada lauk segera, rendang ayam lah, sambal daging lah, apalah. Yang itu memang dah sedia untuk dia makan saja. Koyak dan makan. Maksudnya makan dalam isi dia, bukan plastik yang tuan-tuan koyak tu. No. Itu jangan dimakan. Isi dia tu dia dah masak siap. Itu mungkinlah emergency untuk sahur ke apa kan. Boleh tak? Untuk seorang dua makan, dia RM12 je satu pack. Ada beberapa jenis, tuan-tuan nak beli boleh tengok. Baik, itu sahaja yang saya bawa pada malam ni. Macam biasa, kalau tuan-tuan tak bawa duit, boleh hutang dengan kawan-kawan. Ataupun boleh QR code lah, insya-Allah. QR code tu lebih penting lah. Jangan menyusahkan kawan. Dan jangan susahkan ustaz. Susahkan diri sendiri tak apa. Baik, itu saja tuan-tuan. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya akramal akramin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.